Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello guys, selamat datang ke channel Najmuddin Exchanger. Kepada yang baru menonton channel ini, kami ingin perkenalkan bahawa kami dari tim Najmuddin Exchanger merupakan wakilsah MIB dan local depositor pelbagai broker seperti yang anda lihat di banner ini. So, you guys jangan lupa untuk stay bersama kami sehingga di penghujung video kita akan ikuti pesanan daripada Encik Najmuddin mengenai kelebihan menggunakan local depositor. Hello guys, video kali ini kita akan belajar berkenaan tajuk Triangle Chart Pattern. Dalam Triangle Chart Pattern ada 3 jenis, iaitu Symmetrical Triangle, Ascending Triangle dan juga Descending Triangle. Dalam video ini kita akan kenali 3 jenis pattern triangle secara detail. Tapi sebelum itu kita kena tahu idea of the triangle adalah dalam keadaan correction, iaitu selepas market membentuk dalam keadaan impulsif ataupun dalam keadaan trending, sama ada uptrend ataupun downtrend, market akan berada dalam fasa correction. Dan selalunya dalam fasa correction ni triangle terbentuk, pattern triangle terbentuk. Dan bila market dalam keadaan correction dalam satu tempoh yang agak lama, bergantung kepada time frame ataupun bergantung kepada situasi market, price akan break triangle tersebut dan meneruskan continuation trend ataupun sebaliknya, iaitu price akan sambung impulsive movement. Jadi itulah konsep triangle. Okey, kita pergi kepada contoh yang pertama, iaitu apa itu symmetrical triangle. Symmetrical triangle bila kita lihat di contoh GBUSD for our time frame. Kita ada satu contoh triangle di sini, market dalam keadaan impulsif, bullish impulsif, dan selepas market dalam keadaan bullish impulsif, market membuat correction dalam bentuk triangle. Jadi di sini kita akan sambungkan trend line, dua trend line, dan ini adalah contoh symmetrical triangle, iaitu dua trend line ini dalam keadaan simetri sama. Dan selepas itu price break trend line tersebut dan meneruskan trend. Okey, kalau market dalam keadaan downtrend, contoh market dalam keadaan downtrend impulsive bearish, market akan membentuk triangle correction di sini dalam keadaan simetri. Okey, dalam tempoh yang tertentu, selepas itu market break triangle dan meneruskan bearish movement ataupun impulsive down. Okay, itu adalah contoh symmetrical triangle. Kita lihat contoh ascending triangle. Okay, ascending triangle, idea untuk kita kenali ascending triangle, market dalam keadaan uptrend ataupun bullish, dan selepas itu market dalam fasa correction. Tapi yang membezakan symmetrical triangle dengan ascending triangle adalah bentuk trend line tersebut. Dalam ascending triangle, di trend line bawah ni dalam keadaan sloping ataupun kita boleh panggil condong. Tapi di trend line yang di atas dalam keadaan flat. So satu masa bila price dalam keadaan correction, hampir habis fasa correctionnya, market akan break dan meneruskan bullish continuation. Jadi di sini kita panggil ascending triangle, iaitu bila kita sambungkan dua trend line di atas dalam keadaan flat, tapi trend line yang di bawahnya dalam keadaan sloping. Kita lihat contoh di mata wang Australia USD di 4 hour. Ini adalah contoh market dalam keadaan ascending triangle. Selepas berlakunya impulsif, market membentuk correction, dan kita dapat lihat di sini di atas ni market trend line dalam keadaan flat, tapi trend line di bawah dalam keadaan sloping. Sama juga
contoh di sini market membentuk triangle. Di sini kita akan lihat trendline mendatar flat, tapi di bawah ni trendline sloping. Okey, kita pergi kepada contoh descending triangle. Okey, dia sama seperti ascending triangle, cuma untuk descending triangle selalunya market dalam keadaan momentum bearish ataupun impulsive down. Okay, the idea of descending triangle, bila market dalam keadaan trending ke bawah, okay, satu masa market akan membuat correction, dan correction ni biasanya membentuk triangle most of the time. Dan kita dapat lihat trendline yang kita sambungkan di bawah ni dalam keadaan flat, tapi trendline yang di atas dalam keadaan sloping. Okay, dia terbalik, dia opposite dengan ascending triangle. Kalau ascending triangle, trendline di atas dalam keadaan flat. Jadi satu masa bila price dalam fasa correction hampir tamat, price break dan meneruskan continuation downtrend. Okay, so itu contoh untuk descending triangle. Okay, kita lihat contoh ni. Okay, ini adalah contoh Australia USD di 4 hours. Kita dapat lihat di sini kita ada flat trendline dan sini kita ada sloping trendline. Bila price dalam keadaan downtrend, okay, selepas dia break, dia meneruskan lagi continuation downtrend. Sama juga seperti contoh di sini, kita ada sloping trendline dan di trendline yang bawah ni dalam keadaan flat. Jadi price dalam keadaan descending triangle. Okey, SOP untuk entry di triangle ni. Okey, kita ambil contoh dalam market dalam keadaan symmetrical triangle. Contoh market dalam keadaan uptrend. Okey, symmetrical triangle ni akan ada dua keadaan. Sama ada selepas market membentuk triangle, okay, dalam keadaan correction. Jadi kita tak pasti, kita tak tahu di manakah arah seterusnya. Boleh jadi market akan break ke atas ataupun market break ke bawah. Tapi sekiranya market break triangle, okay, kita ambil contoh price break di atas. Okay, price telah break atas, jadi kita akan tunggu market membuat pullback. Dan target untuk kita entry setup ni, kita kira sama panjang daripada impulsif yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat size yang di sini impulsif ni, so bila kita nak entry buy di sini selepas market break di atas, jadi take profit kita sama seperti daripada permulaan impulsif ni. Okey, sama juga sekiranya price okey, kita buat balik. Jika price membuat correction dalam bentuk symmetrical triangle, okay, symmetrical triangle, jika price break di bawah, jadi kita akan ambil ratio permulaan impulsif ni. Okay, impulsif bullish ni sama dengan target untuk kita, target di bawah. Okay, sama juga untuk contoh descending triangle. Okay, sekiranya dia punya panjang impulsif bearish ni ataupun dia punya momentum downtrend ni, okay, sekiranya sama panjang, so bila market break kita perlu menunggu price membuat pullback dan ratio TP sama dengan impulsif bearish yang sebelumnya. Okay, sama juga seperti ascending triangle. Okey, kita akan ambil take profit berdasarkan, okey, kita ambil take profit berdasarkan permulaan impulsif dia, iaitu di sini. So sekiranya price break, kita akan menunggu price membuat pullback dan take profit sama panjang dengan impulsif yang sebelumnya. Jadi harap video untuk chart pattern triangle ni dapat
dapat beri idea dan dapat trade dengan betul lah, sebab kita kena buat practice dalam menentukan bentuk-bentuk triangle ni. Okay, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najmuddin bin Hamzah daripada Najmuddin Exchanger, local depositor pelbagai broker. Pertama sekali, apakah itu local depositor? Local depositor atau singkatan LD adalah ejen pembayaran yang sah yang dilantik oleh broker untuk menguruskan kegiatan deposit dan withdrawal bagi pihak broker. Kami bertindak sebagai payment agent yang sah untuk beberapa broker utama di Malaysia. Anda boleh lihat senarai broker yang kami tawarkan di bahagian description. Jadi, sebagai local depositor, klien-klien boleh menggunakan kami sebagai medium untuk deposit dan withdrawal dengan rate yang lebih kompetitif dan juga urusan yang lebih mudah. Anda hanya perlu hubungi kami di WhatsApp, Telegram ataupun page yang kami berikan di bahagian description. Hanya perlu hubungi kami, nyatakan akaun anda dan kami akan uruskan segala permasalahan anda untuk deposit dan withdrawal. Ia berbeza dari segi sekiranya anda menggunakan perkhidmatan deposit yang lain, contohnya online banking transfer, yang mana nilai deposit dan withdrawal ni jauh lebih berbeza dari segi nilai harga deposit dan withdrawal. Saya mengambil contoh satu service broker yang mengenakan nilai deposit RM4.50 dan withdrawal sekitar RM3.80 ke RM3.90. Ini amat merugikan pelanggan. Jadi beralihlah kepada local depositor dengan nilai perbezaan hanya 20 sen daripada jual dan beli anda. Anda juga lebih mudah kerana anda berurusan dengan individu sebenar, maknanya dengan kami, dan kami boleh membantu anda menyelesaikan sebarang permasalahan teknikal dengan broker.